Madinah, maka Allah SWT akan membangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan orang yang melaksanakan amal. Seorang yang mengatakan bahawa Nabi SAW siapa yang secara sengaja datang menziarahiku pada hari menziarahiku, maka pada hari kiamat ia akan menjadi jiranku. Siapa yang tinggal di Madinah serta bersabar atas segala kesempitan dan kesulitan di sana, maka aku menjadi saksi dan pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat nanti. Siapa yang mati di Mekah atau Madinah, maka Allah SWT akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kalangan orang-orang yang mendapat keamanan dan bahagia. Keterangan, terdapat beberapa hadis yang menyatakan bahawa sesiapa yang sengaja datang menziarahiku, maka pada hari kiamat dia akan menjadi jiran. Maksud daripada kenyataan dengan sengaja datang ke Madinah adalah semata-mata dengan niat untuk menziarahi Nabi SAW, bukanlah bersafar untuk apapun tujuan keduniaan, dan secara sambilan datang berziarah juga. Dalam hadis nombor 20 terdapat kenyataan seorang ini tidak ada niat lain selain menziarahiku. Keterangan perkara kedua yang terdapat di atas yang berkaitan dengan tinggal di Madinah akan datang dalam hadis yang seterusnya. Bab adab menziarahi makam Nabi SAW. Apabila seorang telah berazam untuk melakukan ziarah, maka perkara pertama sekali yang perlu ditentukan ialah apakah niat safar yang sepatutnya dibuat. Berdasarkan hadis ke-12 bab ke-8, ramai para ulama telah menulis di samping berniat untuk menziarahi makam Nabi SAW adalah juga berniat untuk menziarahi Masjid Nabawi untuk mengelak daripada perbuatan kita di perselisihan. Terdapat Syekh Ibn Umar Al-Muqayyid menulis dalam kitab Fathul Qadir bahawa hamba yang lemah ini berpendapat niat adalah semata-mata untuk menziarahi makam Nabi SAW. Ini lebih memudahkan bagi Nabi SAW, dan kita juga dapat beramal dengan hadis la tuhmiluhu hajatan illa ziyarati, janganlah ada sesuatu maksud yang lain melainkan menziarahiku. Kemudian jika tadi menyalahinya untuk datang kali kedua, niatlah untuk menziarahi Masjid Nabawi di samping menziarahi makam baginda SAW. Syekh Ibn Umar kemudian menulis di sini yang sama dan maknanya dengan hadis kedua dalam bab ke-8. Ketul Alam Hadal Gawi yang tadi juga telah mendapat itu. Dalam kitab Zuhdan Dul Marasi dia telah menulis apabila telah membuat azam untuk ke Madinah, adalah berniat untuk menziarahi makam Nabi SAW supaya dapat beramal dengan hadis barang siapa yang datang menziarahiku maka aku pasti mensyafaatinya. Ini adalah sebuah hadis yang sama seperti yang dikatakan pada hadis kedua bab pertama. Yang ketiga, bila telah berniat untuk melakukan ziarah, tidak kira sama ada niat untuk ziarah makam Nabi SAW atau Masjid Nabawi, pastikan itu adalah semata-mata untuk keredaan Allah SWT. Janganlah ada kepadanya sedikit pun riak, bermegah-megah, inginkan kemasyhuran, melancong atau apa-apa berkaitan dengan keduniaan, kerana semua ini akan menyebabkan pahala-pahala akan musnah dan sebaliknya terpaksa menanggung dosa. Kalaulah seorang itu bersafar ke Madinah dan maksud untuk mengelak daripada celaan orang ramai yang akan mengatakan bahawa dia seorang yang bakhil kerana dia tidak pergi ke Madinah pun, maka dia telah menyusahkan dirinya tanpa sebarang faedah dan telah mensisihkan wang lebihnya, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu pada hadis pertama dalam bab pertama dan juga pada bab adab haji. Dalam safar ini secara khusus hendaklah memperbanyakkan salawat. Bacalah selawat dengan penuh tawajuh. Pandangan ini diberi oleh sebuah ulama supaya diperbanyakkan selawat dengan safar ini. Sebanyak mana selawat diperbanyakkan, itulah faedah yang akan dihasilkan. Bahkan Maulana Qori Mutahid telah menulis dalam kitab Syarah Ul-Lubab bahawa seberapa banyak waktu yang terluang daripada amalan fardu dan keperluan semuanya harus digunakan untuk membaca selawat. Ini adalah kerana sebanyak mana tawajuh itu sempurna dalam satu masuk atau amalan, sebanyak itulah pahala yang akan diberikan. Ibn Hajar Al-Mu'tahid menulis dalam syarah kitab Manasihul Hajj yang tulis oleh Imam Nawawi Rahimahullah. Dalam perjalanan ini perbanyakkanlah selawat adalah paling utama.
Memperbanyakkan selawat adalah paling utama. Adakah ia lebih utama daripada membaca Al-Quran, ataupun membaca Al-Quran lebih utama daripadanya, ataupun keduanya sama utamanya? Keseluruhannya ada 3 kemungkinan. Hasilnya, selawat adalah lebih utama pada masa-masa yang digalakkan untuk diperbanyakkan, seperti pada malam Jumaat dan lain, kerana selawat ialah wirid pada waktu itu. Demikianlah dalam safar ini, selawat ialah sunnah khusus pada waktu ini, jadi ia lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Para ulama tak menjelaskan membaca Al-Quran adalah utama pada setiap masa, tetapi pada waktu tertentu yang ditetapkan zikir-zikir khusus, maka pada waktu itu zikir khusus itulah yang lebih utama. Al-Imam Jazari menulis dalam kitab Al-Hisnul Hasin, afdalul zikri Al-Quran illa fima syuri'a bi ghairihi. Zikir yang paling utama dalam membaca Al-Quran, melainkan pada tempat yang disyariatkan untuk dibaca selain Al-Quran. Hadrat Maulana Abdul Hayy rahimahullah semasa memberi penjelasan terhadap kenyataan itu telah menulis seperti berikut: seperti ketika rukuk dan ketika sujud kita disuruh bertasbih, maka pada waktu itu makruh untuk kita membaca Al-Quran. Bab kelebihan Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana la ya'ruzu ila al-madinati kama ta'ruzu al-hayatu ila hujuriha. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menekan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya. Sayyidina Abu Hurairah menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana kembali ular ke lubangnya. Riwayat Bukhari. Keterangan, sesetengah ulama mengatakan hadis ini merujuk kepada apa-apa yang telah berlaku semasa permulaan Islam pada zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika semangat keimanan masih kuat dalam kalangan orang awam. Mereka telah datang berbondong-bondong ke kota Madinah untuk menjumpa Nabi SAW serta mempelajari Islam. Sebagai ulama pula mengatakan pernyataan di sini adalah untuk sepanjang zaman, yakni mereka yang punya semangat keimanan akan sentiasa datang untuk mencari makam Nabi SAW, bersolat di masjid baginda SAW, serta mengenangkan kesan-kesan peninggalan baginda SAW dan para sahabat. Sebagai ulama yang lain pula berpendapat bahawa hadis ini merujuk kepada keadaan yang akan berlaku pada akhir zaman, apabila Islam dari seluruh dunia akan kembali ke Madinah. Mana ini telah disokong oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Madinah ialah kota terakhir yang akan musnah dalam kalangan kota-kota Islam yang lain sebelum hari kiamat. Yang ini kemusnahannya akan berlaku setelah kota-kota Islam yang lain telah musnah. InsyaAllah terima kasih SWT dan berterima dan kita amal bisa sampaikan insyaAllah.